Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, Kumpulan 12 akan membandingkan pelaksanaan matlamat pembangunan lestari yang ke-6 iaitu Clean Water and Sanitation atau air bersih dan sanitasi. Matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals telah diperkenalkan sewaktu persidangan United Nations Conference on Sustainable Development pada tahun 2012 di Rio de Janeiro. Setiap tahun, berjuta-juta orang, terutamanya kanak-kanak, meninggal dunia akibat penyakit yang berkaitan dengan kekurangan bekalan air dan kebersihan air. Air meliputi 71% daripada permukaan bumi dan amat penting untuk semua bentuk kehidupan. SDG ke-6 iaitu air bersih dan sanitasi meletakkan matlamat utamanya iaitu untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapat akses kepada sumber air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Hal ini termasuklah akses yang saksama terhadap sumber air minuman yang mampu dimiliki oleh semua, akses terhadap aspek sanitasi dan kebersihan yang mencukupi, peningkatan terhadap kualiti air dengan cara mengurangkan pencemaran, meminimumkan lembagan dan pembebasan bahan kimia berbahaya, serta peningkatan amalan pengitaran semula. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang komited telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai matlamat ke-6 demi kesejahteraan negara. Berdasarkan perkembangan global sekarang, keperluan untuk air telah melebihi perkembangan populasi dunia. Separuh daripada penduduk bumi kini pasti menghadapi masalah bekalan air sebulan dalam setahun. Menjelang 2050, diunjurkan sekurang-kurangnya 1 daripada 4 orang akan mengalami kekurangan air yang berulang. Akses kepada air, sanitasi dan kebersihan merupakan hak setiap manusia. Namun, masih terdapat berbilion manusia pada saat ini masih menghadapi kesukaran dan cabaran hanya untuk mendapatkan keperluan paling asas ini. Oleh itu, topik hari ini akan menjelaskan antara pelaksanaan matlamat ke-6 yang dilaksanakan oleh 3 buah negara iaitu Malaysia, Singapura dan India. Terima kasih Saudari Artika. Malaysia merupakan sebuah negara membangun paling pesat selain sebagai pemain ekonomi paling kompetitif dalam kalangan negara membangun di Asia. Pelbagai usaha dilakukan oleh Malaysia untuk memastikan rakyatnya mendapatkan kemudahan asas sepenuhnya seperti bekalan air yang selaras dengan matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goal SDG ke-6 iaitu air bersih dan sanitasi. Antara cara pelaksanaan yang dilakukan oleh Malaysia untuk mencapai matlamat SDG ke-6 ini ialah air sisa dirawat menjadi sumber bekalan air kedua. Matlamat pembangunan lestari ke-6 iaitu air bersih dan sanitasi yang dilaksanakan di Malaysia ialah air sisa dirawat menjadi sumber bekalan air kedua. Kerjasama antara Indah Water Consortium Sdn Bhd dengan Syarikat Air Selangor Sdn Bhd dalam membangunkan projek penggunaan semula air sisa dirawat ini merupakan sebagai salah satu langkah penyelesaian masalah bekalan air, terutamanya sekali semasa musim kemarau melanda di negara Malaysia. Konsep ekonomi kitaran dalam rawatan air sisa merupakan proses rawatan air yang lebih lestari. Konsep model ekonomi kitaran ini adalah bertujuan untuk mengekalkan produk bahan mentah kekal dalam proses untuk sesuatu tempoh dan sisa terhasil, sama ada sisa pepejal atau cecair, perlu dirawat sebagai bahan mentah kedua untuk dikitar dan diguna semula dalam proses. Cara pelaksanaan yang kedua pula adalah akses bekalan air bersih melalui saluran paip. Akses bekalan air bersih melalui saluran paip kepada penduduk menjadi agenda penting negara Malaysia seperti yang dinyatakan dalam Dasar Sumber Air Negara. Perkembangan teknologi yang terus berlaku telah mencetuskan idea dalam mempraktikkan teknik yang lebih maju untuk memperoleh sumber air iaitu menerusi kaedah sistem perpaipan. Sistem jaringan paip akan dihubungkan di kawasan penempatan tetap dan masyarakat akan menggunakan air di kediaman mereka. Sistem bekalan air yang digunakan dalam lingkaran kediaman dan tempat tinggal penduduk ini dikenali sebagai bekalan air domestik. Menurut Hanadian 2021, jumlah pengguna air bermeter antara tahun 2012 hingga 2019 telah meningkat sebanyak 1 bilion liter sehari. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa Malaysia menjalankan pelaksanaan matlamatnya dalam mendapatkan bekalan air yang bersih dan mencukupi agar matlamat yang terdapat dalam SDG ke-6 dapat dicapai oleh negara ini.
Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Syamira. Terima kasih saudara Junaidi. Seterusnya ialah negara Singapura. Singapura merupakan sebuah negara yang maju dan antara negara yang paling menghadapi cabaran air. Oleh itu, antara perbezaan pelaksanaan Maklumat Pembangunan Lestari yang ke-6, iaitu air bersih dan sanitasi antara negara Malaysia dan Singapura, ialah melalui proses rawatan air. Singapura telah melaksanakan inisiatif untuk mengubah sisa kumbahan menjadi sumber air bersih yang baharu dan sesuai untuk digunakan oleh manusia yang dikenali sebagai New Water, sekaligus mengurangkan pencemaran air laut. Negara kepulauan kecil itu tidak mempunyai banyak sumber air semula jadi dan telah lama bergantung pada bekalan air dari negara jiran iaitu Malaysia. Oleh itu, untuk meningkatkan kecukupan sendiri, kerajaan Singapura telah mengembangkan sistem canggih untuk mengolah kumbahan yang melibatkan pam raksasa berputar di bawah tanah melalui rangkaian terowong dan kilang berteknologi tinggi. Terdapat 3 proses utama yang digunakan bagi menghasilkan New Water, iaitu penurasan mikro, osmosis songsang, dan teknologi sinaran ultraviolet penyahjangkitan. Bukan itu saja, air buangan kitar semula hasil daripada inisiatif ini dapat memenuhi 40% permintaan air Singapura dan yang dijangka meningkat kepada 55% menjelang 2060 sekaligus selaras dengan sasaran SDG ke-6 iaitu melaksanakan pengurusan sumber air bersepadu dan meningkatkan kualiti air dengan mengurangkan pencemaran daripada terus berlaku. Perbandingan seterusnya ialah melalui pelaksanaan loji penyulingan air laut dan air hujan. Loji skala besar pertama di Singapura yang boleh merawat kedua-dua air laut dan air hujan untuk menjadikannya air boleh diminum telah dibuka secara rasmi di Marina East pada 4 Februari 2021. Loji tersebut mampu untuk menghasilkan 137,000 kubik meter air atau kira-kira 30 juta galen air bersih sehari untuk kegunaan rakyat Singapura. Selain itu, ketersediaan bekalan penyulingan air laut itu akan menjadikan bekalan air Singapura sangat berdaya tahan dan dapat merawat air laut atau air tawar yang diambil dari Marina Reservoir bergantung pada keadaan cuaca. Sebagai contoh, loji tersebut akan merawat air laut pada musim kering, manakala semasa musim hujan pula, loji itu akan mengambil air tawar dari kolam air Marina untuk diproses. Bukan itu saja, kerajaan Singapura juga telah berjaya membuka loji penjaga raman yang kelima di Pulau Jurong pada 17 April yang lalu bagi merangsang keupayaan negara tersebut untuk memanfaatkan laut di sekelilingnya bagi kemampanan air selaras dengan sasaran Matlamat Pembangunan Mampan yang ke-6 iaitu air bersih dan sanitasi. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Nasir. Terima kasih Syamira. Perbandingan seterusnya mengenai pelaksanaan Matlamat Pembangunan Mapan SDG ke-6 di negara India. India merupakan sebuah negara yang sedang membangun dan merupakan negara yang mempunyai permintaan air yang tinggi. Permintaan untuk air di India dianggarkan meningkat sebanyak 2 kali ganda daripada 23,2 triliun liter kepada 47 triliun liter antara 2015 hingga 2025. Dalam tempo yang sama, peningkatan domestik dijangka meningkat sebanyak 40% daripada 41 hingga 55 triliun liter. Memang permintaan air ini sentiasa meningkat ditambah lagi dengan peningkatan jumlah penduduk mereka. India telah meningkatkan liputan bekalan air mereka dengan struktur kejuruteraan yang lebih besar dibina untuk mengubah sungai, aliran air dan sungai. Sektor pengairan adalah pengguna utama air bawah tanah yang menyumbang sebanyak 92% setiap tahun. Air bawah tanah ini diambil dengan bantuan teknologi pam air yang lebih kuat dan canggih. Dengan itu, sumber air bawah tanah dapat diambil dengan lebih baik dan efisien. Tambahan pula, India telah membuat kerjasama dengan negara luar yaitu Denmark. Dua negara ini memperkukuhkan kerjasama mereka dalam menangani isu perubahan iklim global, khususnya dalam pengurusan air. Kerjasama tersebut memfokuskan pada pengurusan akuifer dan sumber air bawah tanah untuk penduduk India yang berjumlah 1,4 bilion orang, serta mendirikan pusat promosi penggunaan penyejuk semula jadi di iklim tropika. Dengan adanya kerjasama tersebut, negara India dapat mengurangkan krisis air yang terus melanda penduduk mereka. India merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang kedua terbesar di dunia. Akan tetapi, negara ini masih tidak dapat menyediakan keperluan utama ke seluruh penduduknya seperti bekalan air bersih.
Majoriti penduduknya tidak dapat mempunyai akses kepada air minuman dan sanitasi yang betul kerana sebahagian besar air sisa dibuang tanpa rawatan ke sumber air mereka seperti sungai, tasik, dan air bawah tanah. Hal itu menyebabkan mereka mengalami krisis pencemaran air. Oleh yang demikian, National Ganga River Basin Authority dengan kerjasama Bank Dunia telah mewujudkan projek Clean India sejak tahun 2014 lagi. Projek ini merupakan projek pembinaan loji rawatan sisa kumbahan yang dibina di Salori, Allahabad, India. Projek ini merupakan salah satu daripada pelbagai inisiatif kerajaan India untuk meningkatkan lagi kualiti bekalan dan kualiti air di India sejajar dengan matlamat pembangunan mapan SDG ke-6, yaitu memastikan keboleh capaian air bersih dan sanitasi kepada semua penduduk di India. Kesimpulannya, matlamat ini diharapkan dapat memberikan akses yang sama dan air minum yang selamat dan berpatutan serta mencapai sanitasi dan kebersihan yang mencukupi untuk semua orang. Akses terhadap sumber air merupakan satu keperluan bagi setiap manusia. Semua pihak perlulah menyokong usaha kerajaan dalam mencapai matlamat SDG yang ke-6. Setiap negara seperti Malaysia, Singapura dan India semestinya mempunyai cara yang berbeza dalam mencapai matlamat mereka. Usaha ini akan menjurus ke arah keputusan menang dan menang dan meningkatkan kelestarian dan integriti bagi kedua-dua sistem di antara pembangunan manusia dan ekologi. Dalam hal ini, menyelesaikan masalah dengan tindakan adalah langkah terbaik untuk memastikan sumber air dan persekitaran menjadi lebih mapan. Itu sahaja topik perbincangan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.